Seriously guys, aku stres. Aku dah shoot dah video ni tadi sebenarnya 20 minit. Tapi baru perasan lah mic yang aku baru pakai ni tak turn on lagi. Kena shoot balik. By the way, kalau korang berminat dapatkan mic ni, link aku letak kat ruangan description kat bawah. Kalau korang berminat nak dapatkan topi ni, link aku letak dekat ruangan description kat bawah juga. Semua tu link Shopee lah. Dan katalah ni dekat kesempatan ni, aku cuba mengambil kesempatan untuk share kat korang produk kedua daripada Bebe Exclusive, The Shield Fan Edition punya face mask. Kata kalau korang berminat nak dapatkan The Shield Fan Edition punya face mask ni, aku letak link dekat ruangan description kat bawah. Untuk face mask ni, dia punya printing sublimation. Kalau korang cuci, korang gosok, memang takkan rosak. Dia ada adjustment untuk nak ketatkan, longgarkan dekat tepi kiri dan kanan. Dan dia juga ada ruang untuk letak mask punya filter dekat belah belakang ni lah. Kata kalau korang tak tahu mana nak cari mask filter, link ke Shopee yang bawa korang ke page jual mask filter tu aku letak juga dekat ruangan description kat bawah. So guys, cepat-cepat pre-order The Shield Fan Edition punya face mask sebelum kita tutup pre-order produk kedua daripada Bebe Exclusive. So what's up bro, sis dan mother-father sekalian, Hazwan Shah Bebe, #bukan Zizan, the best palatau in the world. Kalau korang sampai kat channel Hazwan Shah Wrestling ni, tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe. Tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe. Dan video ni yang korang tengok ni premier, premier punya session. Kata kalau korang perasan dekat ruangan chat kat kiri ke kanan, aku pun tak sure. Tapi time korang nak type tu ada logo dolar kan. Kata kalau korang nak donate bagi super sticker, super chat ke apa ke, dialu-alukan untuk berbuat demikian, tanda korang nak support channel Hazwan Shah Wrestling. Kalau korang sudi donate, thank you so much. Kata korang terlepas news pasal superstar yang kena buang ni, aku ada retweet dekat Twitter aku, Hazwan Shah_, dan dalam masa yang sama aku ada up dekat Instagram aku yang wrestling punya Instagram, iaitu Berita WWE 2.0. Make sure korang follow Twitter dan Instagram Berita WWE 2.0. WWE buang orang lagi pagi tadi. Pagi tadi is Jumaat pagi lah, sebab aku shoot video ni hari Jumaat. Tapi aku tahu video ni akan di-up hari Sabtu. So WWE buang superstar pagi semalam. Ada 18 nama yang WWE lepaskan, tapi kita akan go through dulu daripada NXT punya superstar, sebab yang ni mungkin laju je. Dan NXT punya superstar ni mungkin untuk ramai yang tengok video ni tak rasa impactful sangat dekat dia orang lah bila superstar ni dilepaskan, sebab mungkin tak ramai lain NXT, dan nama-nama ni pun banyak je nama-nama yang tak famous. Kita mulakan dulu dengan Zeda Ramier. Yang ni aku sendiri pun tak rasa terkesan sangat sebab dia ni jarang berlawan pun dekat NXT. Katrina Cortez, kalau korang layan 205 Live yang dah tak ikut dah cruiserweight punya guideline ke apa ke, ikut suka hati je nak orang badan besar ke, nak perempuan lawan kat situ. 205 Live sekarang macam tu, dia macam mini show of NXT 2.0. So kalau korang layan 205 Live tak pernah tinggal, korang tahulah Katrina Cortez. Katrina Cortez dah pun dilepaskan. The only superstar yang pakai topeng, superstar perempuan yang pakai topeng. Ada rasa seri dekat 205 Live tu berkurang lah bila tak ada dia, sebab jarang kita nak tengok perempuan bertopeng dalam WWE ni. Jessica Mia dan juga Frankie Monet. Jessica Mia ni dia tak selalu menonjol pun, ikut je Frankie Monet dengan Robert Stone. Frankie Monet ni yang aku tak faham, sebab aku nampak dia macam akan kena push untuk jadi NXT Women Champion, tapi dia dilepaskan. Kalau korang tak kenal Frankie Monet ni, dia isteri kepada John Morrison. Apa yang aku tak faham kat sini, bila Frankie Monet dengan Jessica Mia ni dilepaskan, apa perancangan untuk Robert Stone? Mesti ramai tertanya kenapa Robert Stone tak dilepaskan. Dan untuk Frankie Monet ni pun, lepas dia dilepaskan, dia ada tweet balik nama lama dia, iaitu Taya Valkyrie. Trey Baxter, kalau korang follow NXT Superstar Breakout Tournament, korang akan nampak dia lah. Dia dari segi skill atas gelanggang exciting je tengok dia, tapi dari segi character development ke apa, macam banyak tak tunjuk lagi. Tapi kalau korang ada crush dekat Cora Jade daripada NXT, mungkin korang rasa macam at least tak payah tengok dia bercium dengan Trey Baxter lagi lah kot. Jade Rama kesian sikit sebab lately ni asyik nampak dia walaupun jadi jobber, tapi dia punya skill atas gelanggang pun not bad juga. Good technical wrestler. Tapi itulah, aku prefer dia stay dan terus jadi jobber kot, sebab dari segi karakter macam tak ada apa-apa plan lagi kan untuk dia.
Tapi itulah, kena cari jobber baru. Ember Moon first kali rugi kalau AEW tak sambar dia untuk naikkan dia orang punya women division. Sebab walaupun ada Ruby Riott ataupun Ruby Soho, aku still rasa AEW punya women division perlukan nama-nama besar sikit untuk nak menyerikan lagi women division dia orang. Untuk Ember Moon ni dilepaskan, aku rasa memang deal dia untuk diguna pakai dekat NXT je. Sebab dulu bila dia bawa comeback kat NXT, menaikkan nama NXT dengan adanya nama-nama besar ni. Tapi sekarang ni NXT punya direction dah lain, bukan nak fokus pada nama-nama besar, tapi nak build yang talent yang baru. So dah tak ada purpose kot untuk dia dekat NXT. Tapi aku tak faham jugalah kenapa tak naikkan dia dekat main roster. Sebab aku lagi suka Shotzi Blackheart punya pairing dengan Ember Moon. Diorang lagi nampak macam legit tag team compare dengan Shotzi Blackheart dan juga Tegan Nox. So patutnya itulah, naikkan dia ke main roster. Dia dan Shotzi Blackheart boleh fokus dekat Women Tag Team Champion dekat main roster, which is satu division, Women Tag Team Division, Women Tag Team dekat main roster, yang aku rasa macam tak patut ada. Sebab diorang tak ada superstar yang ramai pun untuk nak bantu naikkan division tu. Dan last kali daripada NXT, nama yang betul-betul bagi impact kat aku bila dia dilepaskan adalah Oney Lorcan. Mungkin ada yang tertanya mana Danny Burch, kenapa Danny Burch tak dilepaskan sekali. Danny Burch, tak silap aku, dia ada kontrak sebagai jurulatih dekat Performance Center juga. So mungkin disebabkan tu dia tak dilepaskan. Danny Burch dan Oney Lorcan dah dipisahkan lah, dah tak ada lagi diorang as a tag team. Sedih untuk aku sebenarnya, sebab aku suka diorang as a tag team. Aku suka Oney Lorcan ni punya fighting style. Dia memang bagi aku pure striker lah. Aku suka gila. Jarang aku tengok match Oney Lorcan yang tak best. Kebanyakannya best. Dan kalau dia naik ke main roster, aku rasa dia boleh balon ramai orang kot dengan dia punya chop, dia punya striking, dia punya lari uppercut ke apa ke. So seriously lah, aku terkesan sebenarnya Oney Lorcan ni dilepaskan. Dan sebenarnya aku memang dah lama nak tengok dia naik ke main roster. Tapi itulah, naik ke main roster pun confirm tak dipakai dengan baik. So good luck untuk Oney Lorcan. Untuk superstar daripada main roster ni, kita mulakan dulu dengan Nia Jax. Okey, kita ingat Nia Jax akan buat comeback, revenge dengan Shayna Baszler ke, tapi tak, benda tu dah takkan berlaku dah lepas ni. Nia Jax memang dah dilepaskan oleh WWE. Mungkin ramai suka sebab Nia Jax ni reckless atas gelanggang kan. Sebab ramai petikaikan dia ni macam membahayakan wrestler yang lain kan, tak berhati-hati atas gelanggang. Dan untuk Nia Jax ni, ada cerita yang beritahu dia dilepaskan sebab dia anti-vaksin. Dia tak ambil vaksin ni, macam tu lah. Tapi aku tak tahulah yang mana satu yang betul. So saja share kat korang benda tu. B-Fab daripada kumpulan Hero, yang ni aku tak faham langsung. Member tu baru naik ke main roster SmackDown. Kasihlah chance sekejap. Sebab bagi aku tak ada B-Fab dekat kumpulan Hero ni akan bagi kesan yang besar juga. Sebab entrance dia, lagu, suara perempuan, walaupun maybe bukan suara B-Fab, aku pun tak tahu tu suara B-Fab ke tak, aku rasa macam itu suara B-Fab. B-Fab melambangkan kumpulan Hero. Kumpulan Hero perlukan seorang perempuan dalam tu. Dah nampak tak lengkap dah. Dan aku risau lepas ni kumpulan Hero tak diguna pakai dengan baik. Elok dah diorang dekat NXT dulu. Aku even minat dah dengan kumpulan diorang ni. Tapi itulah, bila naik ke main roster ni, tak tahu lah okey ke tak okey kena pakai. Dah B-Fab pun kena layan macam tu. Seriously, WWE memang tak pandai pakai lah orang daripada NXT ni. Harry Smith tak pakai, so no comment. Eva Marie, yang ni aku rasa ramai aku takkan komplain. Eva Marie ni nama yang aku rasa ramai lagi daripada dulu tanya kenapa tak buang dia dulu lagi kan. So itulah, kali ni Eva Marie dah dilepaskan. Lince Dorado dan Grand Metalik. Okey, Lince Dorado dengan Grand Metalik ni better dia orang pergi tempat lain pula. Sebab skill dia orang ni boleh diguna pakai dengan baik dekat NXT dan juga AEW ataupun tempat lain. Bukan dekat Raw dan SmackDown yang suka limitkan move yang superstar tu boleh buat. Pasal tu dari dulu aku minat lagi NXT dengan AEW daripada main roster. Sebab aku fokus dekat skill atas gelanggang, benda yang diorang buat. Aku fokus dekat match, itu number one. Then baru benda lain. So aku rasa better sebenarnya untuk Lince Dorado dan Grand Metalik kerap. Kalau duduk kat main roster, diorang tak boleh showcase skill diorang. Sia-sia aja simpan. Dan satu fact kat sini, Grand Metalik sendiri sebelum ni dia sendiri minta WWE lepaskan dia, tapi WWE tak lepaskan dia on the spot. Tapi kali ni baru WWE lepaskan dia. Mia Yim dekat NXT okey kot, tapi naik ke main roster macam Retribution tak jadi. Lepas tu macam tak ada apa-apa plan untuk dia. So aku tak nak komen sangat lah. Tapi itulah, ke NXT boleh perform, naik ke main roster macam tu juga. Sama lah juga macam Keith Lee. Satu nama yang aku tak faham kenapa kau lepaskan, kenapa kau gagal pakai dia dengan baik dekat main roster. Kau tengok NXT pakai dia macam mana? NXT Champion, NXT North American Champion serentak dalam masa yang sama. Keith Lee 2 belts. Tapi macam mana kau boleh rosakkan dia? Memang kau tak pakai dia dengan baik langsung dekat main roster. Naik main roster suruh dia pakai baju sebab Vince McMahon tak suka tengok perut dia. Tukar lagu dia yang sedap ke NXT, naik ke main roster ramai komplain lagu dia. Dan
Nama tu mula-mula aku petikaikan lah, tapi bila aku dah tahu niat tu kenapa dia pakai nama Bearcat tu, aku respect lah niat tu kan. Tapi itulah, Keith Lee ni tak patut WWE buang. Aku yakin AEW akan sambar dia. Dan satu lagi nama, Karrion Kross, aku pun tak faham juga kenapa WWE boleh lepaskan dia kan. Dekat NXT sangat perform, dia yang kalahkan Keith Lee untuk NXT Champion. Dia dibuild dengan sangat ganas dekat NXT. Dekat Impact pun dia dipakai dengan sangat baik. Tapi naik ke main roster, haram. Apa benda main roster ni? Naik ke main roster awal-awal asyik kalah, dah rosakkan dah sedikit dia punya reputasi dia. Lepas tu bila kalah tu dah okey, asyik menang pula, bagi dia pakai pakaian yang mengarut. Seriously, aku respect Karrion Kross ni sebab dia ikut je apa yang dia suruh. Sebab pekerja kan, kita as pekerja kita kena ikut je lah apa yang bos kita suruh. Tapi itulah, dapat bos bangang. Kesian lah, seriously aku kesian. Dan Karrion Kross pun satu lagi nama yang aku yakin AEW akan sambar jugalah selain daripada Keith Lee tadi. Dan cerita pasal Karrion Kross ni tak boleh lupa jugalah nama isteri dia, Scarlett. Dan satu fact pasal Scarlett ni, dia mungkin boleh muncul kat mana-mana promotion secepat mungkin lah. Sebab macam Aleister Black dengan Malakai Black, dia lepas 30 hari dia punya kontrak no compete clause tu tamat. So Scarlett pun sama juga, tak perlu tunggu sampai 90 hari, kita boleh nampak dia kat tempat lain lepas ni. Untuk semua superstar yang dah dilepaskan lepas ni, aku yakin AEW akan sambar ramai, Impact pun akan try tu sambar beberapa nama. All the best untuk diorang. Aku yakin diorang boleh diguna pakai dekat tempat lain dengan lebih baik compare dengan WWE yang to be honest tak pakai diorang dengan sangat baik pun lah. NXT pakai diorang dengan sangat baik, tapi itulah, main roster memang seriously no comment. Kalau tak memang mengutuk je lah main roster kerja aku hari ni. So guys, itu sajalah untuk video kali ni. Penat aku shoot kali kedua ni, bapak barai. Okay, jangan lupa pre-order face mask The Shield Fan Edition ni. Link ada dekat ruangan description kat bawah. Jangan lupa support next video yang akan datang. Dan video yang korang nampak kat screen kiri ke kanan ni ke, jemput layan juga. I'll see you guys again in the next video. Mother Father.